السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidh Al-Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, radhiyallahu taala anhu wa rahimahullahu subhanahu wa taala. Yang mana sekarang ni kita masih lagi di dalam bab wudu. Kita hadis yang ke-36. Katanya, wa an Laqit bin Sabirah radhiyallahu taala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. Katanya daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Laqit bin Sabirah radhiyallahu taala anhu. Laqit bin Sabirah di antara sahabat yang masyhur, dia daripada penduduk Taif. Katanya, qala Rasulullah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnakanlah dalam berwudu, usaplah di celah-celah jari dan isaplah air ke dalam hidung dalam-dalam, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam 4 dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni, seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Laqit bin Sabirah menceritakan kepada kita ada beberapa perintah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita supaya kita lakukannya ketika kita berwudu. Yang pertama sekali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita mengambil wudu dengan sempurna. Kita mengambil wudu secara sempurna. Hak tempat yang wajib dibasuh, kita kena basuh secara sempurna. Tempat yang wajib sapu, maka kita kena sapu secara sempurna. Itu adalah tuntutan daripada syarak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita supaya kita menyelati jari-jari, jari tangan, jari kaki. Kita di antara anggota wudu adalah tangan. Antara anggota wudu adalah kaki. Tangan kita dia ada jari, kaki kita ada jari. Semua tu tahu belaka dah lah. Dalam kita berwudu, sunat kita menyelati, kita usapkan di celah-celah jari tangan dan jari kaki. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma perintah di sini
menurut pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i adalah perintah sunat, bukan perintah wajib. Kerana di sana ada hadis yang mana ada seorang Arab Badui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kepada dia, tawaddau, mung kena berwuduk sebagaimana hak yang Allah Taala suruh. Tawadda kama amarakallah, mung kena berwuduk sebagaimana hak yang Allah Taala suruh dalam Al-Quranul Karim. Yang mana dalam Al-Quranul Karim tak ada pun sebut menyelati, hanya sebut basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Menyelati di antara jari-jari tidak disebut. Maka hak yang tidak disebut dalam Al-Quran disebut pula dalam hadis, maka kata ulama hukum dia adalah sunat. Jadi sunat kita menyelati di antara jari-jari tangan kita, jari kaki kita. Sehingga kan ulama dalam kitab fiqh khabar secara detail lagu mana cara kita nak menyelati tangan kita, menyelati jari kita. Ikutlah lagu mana cara menyelati, mana hak yang paling afdal, hak tu hak yang dimaksudkan. Kita buat lagu ni ke, kita buat lagu ni ke, kita buat lagu ni ke, tu makna menyelati. Jari kaki kita, oleh kerana kaki kita tu dicelah di antara anak jari dengan jari manis kaki, dia halus kan, maka kata ulama kita menyelati dengan anak jari boleh masuk celah tu. Takut masuk ibu jari kaki, tak boleh masuk pula ibu jari tangan, takut nak masuk pula kan celah tu kan. Jadi cari hak yang halus-halus. Yang penting kita menyelati. Jadi hukum menyelati di celah-celah jari adalah sunat. Hak yang wajib kena sampaikan air di celah-celah jari. Dia ada setengah orang jari tangan dia, jari kaki dia, jari tangan boleh kira lagi jari kaki. Jari kaki dia rapat. Jadi apabila rapat, kalau dia tidak menyelati, maka dok kata air, dok sampai air ke celah tu. Kata tersebut kalau begitu keadaan dia, hukum menyelati bukan lagi sunat, bukan wajib. Asal hak yang diwajibkan adalah menyampaikan air. Tapi air tidak akan sampai melainkan dengan menyelati, maka bertukar hukum menyelati menjadi wajib. Kerana dia? Kerana ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang tidak sempurna benda yang wajib melainkan dengannya, maka hukum dia juga wajib. Asal menyelati kata ulama hukum dia adalah sunat. Jari tangan, jari kaki kita ambil wuduk, lepas tu kita pun menyelati di jari kita ambil wuduk, kita menyelati di jari kita. Begitu juga kaki. Masa kita basuh kaki, kita pun menyelati di celah-celah jari kaki supaya air betul-betul sampai. Kalau jari kita tidak menyelati, air sampai, maka hukum menyelati sunat. Tapi kalau jari kita rapat, contoh kaki sebahagian daripada orang-orang tua, kaki dia rapat gitu, jari tu rapat. Jadi kalau dia cuang air, ciru air lagu tu, dok celup, dok masukkan jari dia celah, maka dok rata air, maka kata ulama ketika itu wajib menyelati. Kerana benda wajib menyelati? Kerana menyelati adalah tangga kepada perkara yang wajib, wasilah kepada perkara yang wajib. Hak yang wajib menyampaikan air, tapi air tidak akan sampai melainkan melalui cara menyelati, maka hukum menyelati adalah wajib. Okey. Jadi kadang-kadang menyelati jari adalah wajib ketika mana? Ketika air wuduk tidak akan rata melainkan melalui menyelati. Itu dipanggil ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Itu dalam kaedah yang cukup masyhur. Setiap perkara yang tidak sempurna benda yang wajib melainkan dengannya, maka hukum dia juga wajib. Tidak sempurna menyampaikan air di celah-celah jari melainkan dengan menyelati, maka hukum menyelati adalah wajib. Okey, dua. Yang ketiga dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh wabaligh fil istinsyaq. Maksudnya baligh fil istinsyaq, maksudnya mengisap air ke hidung secara berlebih-lebihan. Dia isap air ke hidung berlebih-lebihan dua. Dia isap air ke hidung ni maksudnya masuk air ke hidung. Apabila kita masuk air ke hidung, dapat dah fadilat istinsyaq. Dapat dah fadilat masuk air ke hidung. Mubalaghah, akak tinggi sikit naik sampai ke kawasan khayshum, kawasan batang hidung, hak tu juga disunatkan. Dia isap air ke hidung sunat, lepas tu akak ke atas sunat. Jadi dua situ. Melainkan, kata Rasulullah, melainkan kalau sekiranya orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa,
tidak disunatkan, tidak disyariatkan, tidak dituntut dia berlebih-lebihan di dalam hisap air ke hidung. Masuk air ke dalam hidung tak apa, sunat, tapi jangan berlebih-lebihan. Komo tak apa, orang yang puasa disunatkan masa dia berwudu, tapi jangan berlebih-lebihan, jangan gok lagu tu lah. Okey, itu menurut pandangan sebahagian daripada ulama. Sebab itulah kalau kita buka dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, dia kata lagu mana? Di antara sunat wudu adalah mubalaghah fil madah wal istinsyaq. Berlebih-lebihan pada berkomor dan hisap air ke hidung. Melainkan dimakruhkan kepada orang yang berpuasa. Orang berpuasa tidak disunatkan dia berlebih-lebihan berkomor, tidak disunatkan berlebih-lebihan pada masuk air ke hidung. Bukan tidak disunatkan berkomor, tidak disunatkan berlebih-lebihan. Maksudnya masih lagi sunat dia berkomor, masih lagi sunat masuk air ke hidung, tapi jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan tidak disunat, tidak dituntut. Makruh hukum dia. Okey, apabila makruh hukum dia tidak dituntut, tidak disyariatkan, tiba-tiba dia buat juga. Adakah ia membatalkan puasa? Tak. Melainkan kalau sekiranya tertelang air ketika mana dia berlebih-lebihan pada ketika berkomor dan masuk air ke hidung, baru batal puasa. Okey Jadi orang kabadah jangan berlebih-lebihan dalam istinsyak air ke hidung, mu puasa kan? Dekat dengan Ramadan dah dia pun masuk juga. Dia eret atas. Tak ingat dah makruh, bukan lupa ingat Masa dia masuk tu dia sedok. Dia sedok naik sampai ke atas, masuk dalam rongga. Telang air, batal puasa. Okey. Masa dia komor gok, kawan dia mari coket. Telang air dah sekarang, batal puasa. Kerana dia? Kerana setiap benda yang terjadi daripada perkara yang tidak disyariatkan, ia membatalkan puasa. Berbeza dengan masalah hanya komor saja. Kita nak ambil wudu, kita komor je. Kita tidak mubalaghah, kita tidak berlebih-lebihan. Tiba-tiba termasuk air ke dalam rongga, ia tidak membatalkan puasa. Kita masuk air ke hidung saja, tidak mubalaghah. Tiba-tiba warna tak tahu, setok lagu mana tahu, masuk sampai ke atas tu. Kita benda tu terjadi bukan kosak kita, maka ia tidak membatalkan puasa. Okey, kita kena ingat gini, kaedah dalam kitab fiqh disebut lagu mana? Setiap benda yang tawallud. Okey, dalam kitab fiqh dia kata setiap benda yang membatalkan puasa terjadi, tawallud, lahir daripada perkara yang disyariatkan, maka ia tidak membatalkan puasa. Setiap perkara yang terjadi daripada benda yang tidak disyariatkan, maka ia membatalkan puasa. Kita apabila kita berjunub, wajib kita mandi. Wajib kita mandi ya. Okey, bangun subuh lewat hari tu, dah letih malang, semayang tarawih sudah pukul berapa? Balik bersama dengan isteri pula letih lah. Basuh-basuh tidur selalu. Ingat nak bangun awal, nak semayang tahajud pula, nak buat qiyamul lail di akhir malam. Lepas tu kita nak sahur. Letih dak sedar setarang. Bangun-bangun, orang bang subuh dah keluar fajar. Orang bang subuh dah. Katakanlah subuh dalam pukul 5.36. Kita bangun pukul 6. Bang lama dah keluar fajar dah. Dah nak lock gitu tak boleh lah. Kena mandi wajib lah kita nak semayang Baik. Mandi wajib dituntut. Kita mandi wajib biasa, tiba-tiba termasuk air masa kita mandi ke dalam rongga tanpa disengajakan, maka ia tidak membatalkan puasa. Kerana dia? Kerana termasuk air ke dalam rongga melalui ataupun lahir daripada perkara yang dituntut, yang disyariatkan, ia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau masuk air ke dalam rongga kerana terjadi daripada perkara yang tidak disyariatkan, maka ia membatalkan puasa. Dua perkara yang berbeza. Okey, boleh faham? Aku ingat tahun lepas tu ada buat forum ambang Ramadan. Antara ahli panel buat di Paka. Kita nak kongsi satu soalan. Soalan di antara soalannya lepas daripada kita buat, masa tu dua ahli panel. Amba seorang. Amba bentang berkenaan dengan puasa daripada sudut pandangan syarak. Seorang lagi dia bahagian perubatan. Dia bentangkan puasa daripada sudut perubatan. Baik. Lepas tu dia lepas daripada habis tu dia ada sesi soal jawab.
Di antara soalan yang diajukan kepada hamba adalah, Ustaz, apakah hukum kentut dalam air pada bulan Ramadan? Pelik sungguh soalan. Dia kata hukum ketuk dalam air pada bulan Ramadan. Jadi, batal tak puasa? Okey. Yang pertama sekali yang menjawab kata masalah benda lagu tu tak ada kerja. Benda hak sia-sia. Sakit perut nak ketuk pergi cari air masuk dalam bulan Ramadan, benda tu tidak dituntut oleh syarak. Agama tak tuntut pun kepada kita, tak suruh kepada kita kalau nak ketuk pergi cari air. Okey, katakanlah dia buat. Nak ketuk je masuk dalam kolah, berok ketuk dalam kolah, mungkin ketuk dia kuat kali yo. Jadi masuk dalam ketuk dalam air kurang sikit dengar. Mai gegar rumah ketuk ni. Jadi kalau ketuk dalam kolah mungkin jadi kurang sikit orang dengar. Tak tahulah lagu mana. Ataupun hanya soalan saja-saja ke mana. Okey. Jadi bila dia ketuk dalam air, kalau dia tidak yakin bahawasanya ada air masuk melalui lubang punggung dia masa lepas daripada dia ketuk, maka tidak membatalkan puasa. Sebab dah masuk air, dah batal puasa. Baik. Kalau yakin tak masuk air, tak batal. Kalau syok mungkin masuk air, mungkin tak, juga tak batal. Kalau yakin masuk air, gini. Masuk air tak setarang dah. Batal tak puasa? Batal. Sebab benda batal? Kerana benda tu terjadi melalui perkara yang tidak disyariatkan. Ketuk dalam air tidak disyariatkan oleh syarak. Tiba-tiba dia pergi buat, terjadi masuk air ke dalam rongga melalui perbuatan yang tidak disyariatkan, maka ia membatalkan puasa. Tapi jangan buat kerja lagu tu lah. Tak ada faedah. Banyak lagi kerja yang boleh buat, yang berfaedah. Banyak lagi ngecari kerja pergi ketuk dalam air. Jadi satu kerjaan berat pula. Okey. Hadis ni ada dikeluarkan oleh 4 orang ulama hadis. Yang pertamanya Imam Abu Daud, yang keduanya Imam Tirmizi, yang ketiganya Imam An-Nasa'i, yang keempatnya Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Juga hadis ni dinilai sahih oleh Imam Tirmizi. Katanya, wali Abi Dawud fi riwayatin idza tawadda'ta famadmid. Katanya di sana ada riwayat, menurut riwayat Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, jika engkau berwudu, hendaklah engkau berqamar. Jadi Rasulullah suruh kita berqamar. Cuma suruhan di sini bukan suruhan wajib, bukan suruhan sunat, kerana berqamar tidak disebut di dalam Al-Quranul Karim. Hak yang disebut dalam Al-Quranul Karim adalah basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala, basuh kaki hingga buku lali. Qamar tidak disebut. Maka kata ulama, perintah di sini bukan perintah wajib, bukan perintah sunat. Jadi sebelum daripada kita basuh muka, disunatkan kita berqamar-qamar. Seterusnya, wa an Uthman radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu'. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Maksudnya daripada Uthman, maksud Uthman di sini adalah Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Uthman bin Affan, dia adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup hebat, yang cukup dikenali daripada penduduk Mekah, golongan-golongan Muhajirin, dan dia di antara sahabat yang dilantik menjadi khalifah selepas daripada kewafatan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Yang hebat lagi, Sayyidina Uthman bin Affan menjadi menantu Rasulullah 2 kali. Maksudnya Sayyidina Uthman bin Affan, dia menjadi menantu Rasulullah 2 kali, adalah anak perempuan Rasulullah 2 orang jadi isteri dia. Dia sebenarnya kita tidak boleh mengumpul 2 perempuan yang mana kedua tu adalah adik-beradik menjadi isteri kita dalam satu masa. Tapi boleh kita berkahwin dengan 2 beradik dalam masa yang lain-lain. Di zaman jahiliah dulu biasalah. Orang Arab yang nikah ramai, isteri pertama kakak, isteri kedua adik, biasa. Allah Ta'ala larang, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di antara benda yang dilarang adalah mu mengumpul di antara 2 adik-beradik perempuan, melainkan benda yang lepas dah tu dimaafkan. Tak boleh lah. Sayyidina Uthman dia nikah dengan
anak Rasulullah yang pertama dengan Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Mati Ruqayyah, nikah pula dengan Ummu Kulthum. Dua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman radhiyallahu subhanahu wa taala di antara sahabat yang cukup pemurah, dermawan. Di dalam peperangan Tabuk, dia banyak menyumbang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada tentera yang menyertai peperangan tersebut. Sehingga kan oleh kerana banyak sangat sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tidak memberi mudarat dah kepada Uthman selepas daripada ini apa yang dia nak buat. Kerana banyak sangat dia bersedekah fi sabilillah. Okey, itu cerita sedikit sebanyak berkenaan dengan Sayyidina Uthman. Yang mana kata Sayyidina Uthman bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyelat-nyelati jangguknya ketika berwuduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada jangguk. Jadi jangguk ni di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berjangguk, patut Rasul tuntut kepada kita supaya berjangguk. Maka hukum simpang jangguk adalah dituntut oleh agama. Cuma ulama berselisih di antara wajib ke sunat. Majoriti ulama mengatakan hukum simpang jangguk adalah wajib. Orang yang tidak simpang jangguk telah melakukan perkara yang haram. Okey, itu pandangan majoriti. Namun pandangan yang masyhur, yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, simpang jangguk bukan wajib, hukum dia sunat. Sama ada wajib ataupun sunat, ulama bersepakat mengatakan simpang jangguk adalah dituntut oleh agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjangguk dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut supaya kita berjangguk. Baik, jadi Rasulullah jangguk orang Arab tebal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwuduk, Rasulullah menyelati jangguk. Maksudnya memasukkan jari-jari dia di celah-celah jangguk supaya air basuhan wuduk sampai kepada pangkal jangguk. Maka kata ulama, hukum menyelati jangguk adalah sunat. Adalah sunat sama ada orang yang berjangguk nipis ataupun berjangguk tebal. Dia jangguk, dia ada dua, jangguk nipis, jangguk tebal. Kita nak tahu nipis tebal, kita duduk depan. Duduk depan dalam lebih kurang dalam 1 meter setengah. Kalau dalam bahasa kitab dia panggil majlisut takhatub, majlis hadap percakapan. Lebih kurang dalam 1 meter setengah. Kita duduk depan orang lebih kurang dalam 1 meter setengah, kita tengok, kita hendak di jangguk dia. Nampak tak kulit bawah jangguk? Kalau nampak, jangan kira orang gabung. Orang gabung usah kata kulit bawah jangguk. Usah kata kulit bawah jangguk tak nampak. Besar-besar lipanya tak nampak juga. Turun masjid, lepas semayang isyak, nyebahan lipa orang balik rumah baru sedar. Padahal lipa dia bukan kecil, besar. Besar lipa baru sedar bahan lipa orang. Tu rasa sedap lain je. Bahan lipa orang tak setarang dah. Kalau bahan lipa buruk dah punya bahan lipa baru tak setarang. Pandai pula dia mata dia silap dalam masalah tu. Kalau kira dengan orang gabung, kadang-kadang tak gabung pun molek-molek ada tukar. Nak masuk pintu kereta lain, nak masuk pintu kereta lain je, pergi buka pintu kereta lain. Dah warna dah ikat nak tekan, tarik dah buka, tarik dah buka, tengok lah. Warna je sama kereta. Pelik lain. Kereta kita duduk lenu. Parak dak setarang dah. Baik. Jadi kira orang yang mata biasalah. Mata dia daklah rabung. Mata dia daklah tajam sangat. Mata-mata pertengahan, mata orang ramai-ramai. Kalau duduk dengan seorang dalam kadar 1,5 meter dia nampak tak kulit bawah jangguk. Kalau nampak, maka jangguk tu dinamakan jangguk nipis. Biasa orang Melayu ni, orang Melayu lah, jangguk nipis biasa je. Nampaklah kulit bawah jangguk. Baik, yang keduanya jangguk tebal. Jangguk tebal ni, kalau kita duduk dalam majlis takhatub, lebih kurang di antara kita dengan orang yang kita nak tengok tu, 1,5 meter, kita pun tengok, tak nampak kulit hak duduk bawah jangguk. Maka jangguk dia tebal. Okey, kita ada jangguk nipis, jangguk tebal. Sama ada jangguk nipis ataupun jangguk tebal, sunat menyelati di bawah jangguk. Hukum dia sunat. Kita ada jangguk sunat. Orang tak ada jangguk tak boleh nak amal dengan hadis ni. Orang ada jangguk saja. Baik. Dia bukan semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat diamali oleh kita.
Di antara hadis yang tidak dapat diamalkan oleh sebahagian daripada orang hadis ni, orang puang boleh amal hadis ni. Nak amal warna tak ada janggut orang puang. Orang puang ada janggut pun comel kerak. Lok gitu tak comel kan? Dia tumbuh janggut, ada orang apa tumbuh janggut kan? Lok gitu ah. Hai tak comel lagu tu. Kerak lah. Baik. Jadi hadis ni tak boleh diamalkan oleh orang puang sebab orang puang tak ada janggut. Jadi orang yang ada janggut, dia dapat kelebihan sipang janggut. Lepas tu dia dapat kelebihan lain pula. Ni fadilah menyelati di bawah janggut. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelati di bawah janggut pada ketika dia berwudu. Cuma kata ulama, hukum menyelati di bawah janggut asal dia adalah sunat, sama ada janggut tebal ataupun janggut nipis. Melainkan bagi orang yang janggut nipis. Orang yang janggut nipis, dia mesti kena menyampaikan air ke pangkal janggut dan kulit yang ada di kawasan muka yang ada di bawah janggut. Kita janggut kita kan ada yang duduk di luar kawasan muka, bawah dagu Ada yang duduk dalam kawasan muka janggut kita. Kulit yang berada di bawah janggut, yang duduk dalam kawasan muka, wajib kena sampaikan air. Kalau sekiranya janggut kita nipis, janggut nipis kena sampaikan air ya. Janggut tebal tak wajib. Orang janggut tebal macam orang Arab tu, macam orang Pakistan, macam sebahagian daripada orang kita janggut tebal. Baik. Hak yang diwajibkan kepada dia basuh luar saja, dalam tak perlu. Tak wajib. Jadi waktu tak ada masalah lah. Ni hak yang janggut nipis. Dia kalau dia dah masuk gini, tangan dia bawah janggut, air tak sampai bawah. Kata ulama, wajib dia kena menyelati. Asal hukum menyelati sunat, tapi kerana menyampaikan air di bawah kulit janggut yang nipis adalah wajib, tidak dapat dia menyampaikan air di bawah janggut tersebut melainkan dengan menyelati, maka hukum menyelati janggut juga adalah wajib. Kerana macam hak yang kita khabar tadi, kaedah yang sama, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang tidak sempurna, benda yang wajib melainkan dengannya, maka hukum dia adalah wajib. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah. Seterusnya hadis yang ke-39. Wa an Abdullah bin Zaid qal inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin faja'ala yadluku dhira'aihi akhrajahu Ahmad wa sahhahahu Ibn Khuzaimah. Apa kata dia? Abdullah bin Zaid, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberi air sebanyak 2/3 cupok. Okey, secupok. Orang lain ni mungkin tak kenal cupok. Kalau orang tua-tua dulu dia tahu cupok. Sebab orang tua-tua dulu suka berah dengan cupok lagi. Amba ingat masa kecil-kecil itu, kita ingat lagi lah. Ayah kita apabila sampai hari raya tu suka zakat terah dengan cupok. Kita ada cupok, ada iwak cateng gitu kan, ukuran secupok, lepas tu ukuran segatang. Baik. Lah ni dak pakai dah cupok menata menda pun dak tahu. Budak-budak muda dak tahu dah, lah ni menda cupok pun dak tahu. Sebab kita tak guna dah cupok. Kita guna benda, kita guna kilo lah ni, gereng lah ni. Cupok tak tahulah. Cuma kata ulama, ukuran cupok, ukuran secupok lebih kurang dalam 625 gram. Lebih kurang, ataupun 600 gram, lebih kurang tu je. Maksudnya setengah kilo lebih sikit. Jadi itu ukuran secupok. Satu ketika ada orang datangkan, orang bawa kepada Rasulullah air, tak sampai secupok, 2/3 cupok. Pendek kata, air ni okey, lebih kurang banyak ni lah, cakap kita mudah-mudah. Lebih kurang banyak ni, ataupun kurang sikit daripada hak ni. Lebih kurang banyak ni orang mari kepada Rasulullah. Kalau kurang sikit. Lepas tu Rasulullah mengambil air tersebut untuk berwudu. Faja'ala yadluku dhira'i. Maka beliau gunakan untuk menggosok kedua tangannya. Maksudnya Rasulullah guna air tersebut untuk berwudu, dan dalam wuduk tersebut Rasulullah gosok dua tangan dia. Rasulullah gosok dua lengan dia. Baik. Okey, dalam hadis ni kata ulama, yang pertama sekali disunatkan kepada kita jangan berlebih-lebihan dalam penggunaan air.
Kita kadang-kadang sebeledi basuh muka. Muka macam suar talang. Basuh sebeledi terus. Bau. Itu adalah makruh. Makruh di sisi agama, di sisi syarak. Dia mengambil wuduk tidak semesti banyak air. Rasulullah pernah mengambil wuduk tak siapa pun secupok. Tak siapa pun setengah kilo. Air. Sikit je. Dah boleh je ke ambil air? Boleh ke ambil wuduk air banyak tu? Boleh. Payah benda. Tok air dalam bekah. Lepas tu ambil celup air dalam tangan. Sebelum celup basuh dulu tangan. Cuang bekas sikit basuh tangan. Celup air. Ambil setapak tangan. Basuh tangan. Ambil celup pula. Ambil setapak tangan. Komong. Masuk air ke hidung. Ambil pula setapak tangan. Tok ke atas. Lepas tu sapu lah. Ambil air. Lepas tu ambil air. Tangan. Lepas tu ambil air. Sapu kepala. Masuk celup pula. Cuang atas kaki. Cukup. Lepas daripada buat lagu tu di antara sunnah Nabi SAW. Sebab kita tengok masyarakat kita terlalu banyak melakukan pembaziran air walaupun dalam hal ibadat. Sepatutnya dalam hal ibadat kita kena mengelaklah daripada berlaku pembaziran. Kadang-kadang kalau buka pahit itu dah lah buka kuat tau. Muja dak tak pilih bomba dibuka kuat gak kali tau. Punya buka. Buka tak basuh muka. Baik. Jadi kalau ambil tadah gitu tu boleh kira lagi. Tu pun air lepas banyak dah. Hak setengah tu tok pula muka di bawah air tu. Lagi dak sampai 2 minit dak akak muka. Banyak benar basuh air. Di muka banyak benar basuh muka dia dengan air. Tengok Nabi SAW pernah berwuduk dak sampai pun secupok. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah. Baik, sebab itulah kita kena berpada-pada penggunaan air dalam berwuduk. Rasulullah cukup secupok. Tapi pergi Mekah molek-molek ada pula. Guna sikit air balik kampung je tak boleh. Pergi Mekah kan bawa spray tu kan. Molek-molek ada air guna sikit aja. Tak sapas gelas pun spray air di muka, spray air di tangan, basuh kepala, sapu kepala basuh kaki. Molek-molek ada, boleh buat Okey, ajar buat benda lagu tu kerana itu juga adalah tuntutan daripada syarak. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, oleh kerana dalam hadis ni menyebut Rasul gosok 2 lengan dia, maka ulama kata di antara apa yang dituntut oleh syarak ketika kita berwuduk adalah kita gosok anggota wuduk kita. Kita basuh muka, kita gosok muka kita. Kita basuh tangan, kita gosok tangan kita. Kita sapu kepala, biarlah sapu kepala, sapu dah kan. Lepas tu kita basuh kaki, kita gosok kaki kita. Dituntut oleh syarak. Cuma tuntutan di sini, adakah tuntutan wajib ataupun sunat? Berlaku perselisihan di kalangan ulama. Menurut pandangan majoriti kebanyakan ulama, termasuk pandangan mu'tamad yang dipegang. Mu'tamad ni maksudnya pandangan yang dipegang lah. Pandangan yang dipegang, pandangan yang difatwa, pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i adalah hukum gosok masa kita basuh wuduk, ambil wuduk, kita basuh tangan, basuh muka, basuh kaki, hukum dia adalah sunat, bukan wajib. Maksudnya kalau orang dok gosok muka, asal gata air pada tempat yang wajib basuh, asal kata gata air pada tempat yang wajib basuh pada tangan walaupun dok gosok, asal kata gata air pada tempat yang wajib basuh kaki pada wuduk walaupun dok gosok, wuduk dia sah. Cuma dia telah meninggal satu kelebihan, iaitu gosok. Sebaik-baiknya gosok. Okey, habis. Seterusnya, wa anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an ghayra al-ma'i alladhi akhadha li ra'sihi akhrajahu al-Baihaqi wa huwa 'inda Muslim min hadha al-wajhi bi lafdhi wa masha bi ra'sihi bima'in ghayri fadli yadayhi wa huwa al-mahfuz. Maksudnya dari dia pula, maksudnya daripada Abdullah bin Zaid juga, bahawa dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk mengusap 2 telinganya selain air yang beliau ambil untuk mengusap kepalanya. Jadi Rasul sapu telinga menggunakan air yang selain daripada air yang diguna pada sapu kepala. Minggu lepas kita cerita dah panjang lebar. Di antara sunat wuduk adalah sapu telinga. Sapu telinga saat itu ulama berselisih pandangan. Adakah kena guna ataupun adakah guna air daripada sapu kepala ataupun kena ambil air lain?
Ada sebagian ulama kata hak sunatnya masa kita sapu kepala, lepas tu terus pergi ke telinga. Tu hak sunat. Kita hak yang kita nak belajar, sapu kepala, ambil air lain pula, sapu telinga. Tu hak yang kita belajar. Baik, mana pandangan mazhab Imam Syafi'i? Pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah air hak yang sapu telinga, dan juga ni pandangan mazhab Hanbali, air hak yang sapu telinga adalah lain daripada air sapu kepala. Maksudnya, mengikut pandangan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hanbali, lepas daripada kita sapu kepala, ambil air lain pula, buat sapu telinga. Dalilnya hadis ni. Yang mana hadis ni diriwayat dengan sanad yang sahih. Baik. Tengok. Jadi Nabi SAW dia mengambil untuk menyapu telinganya air yang selain daripada air yang Rasulullah ambil untuk kepalanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Cuma menurut riwayat Imam Muslim disebutkan beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa dari yang digunakan untuk mengusap kedua tangannya. Inilah hadis yang mahfuz. Dia ada hadis yang kedua yang diriwayat oleh Imam Muslim. Rasulullah diambil air lain pula buat sapu kepala. Maksudnya masa dia basuh tangan, dia tak terus lepas basuh tangan tu pakai sapu kepala. Dah tangan kan basuh, lembab tangan tu. Pakai sapu kepala lalu dah lembab dah tangan dah. Rasul ambil air lain. Okey, itu maksud dia. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis ni adalah hadis mahfuz. Ada pun hadis yang sebelum ni dia panggil hadis syadz. Dia sebenarnya hadis syadz adalah hadis dhaif. Tapi sebenarnya ini adalah perbahasan di kalangan ulama hadis. Walau bagaimanapun, masih ramai lagi ulama hadis menerima hadis yang diriwayat oleh Imam Baihaqi. Kerana ada dalil-dalil yang lain. Di antaranya, biarlah panjang lebar, kita tak perlulah bahas, cuma kita ambil kesimpulannya adalah mengikut mazhab Imam Syafi'i, sapu linga dengan menggunakan air yang selain daripada air yang digunakan untuk sapu kepala. Okey, habis. Kalau sapu kepala saat itu memang jelaslah sepakat ulama mesti kena ambil air lain, tidak memada kena ambil air hak yang bas yang kita guna untuk basuh tangan dah. Kita basuh tangan, lepas basuh tangan terus sapu kepala, tu tidak memada. Okey, itu sepakat ulama tanpa ada khilaf, mesti kena ambil air lain pula. Seterusnya kata dia, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah dan tangan yang berkilauan dari kesang wudu. Allahu Rabbi. Maka barang siapa di antara kamu yang dapat memperpanjangkan kilauannya, hendaklah ia mengerjakannya. Hadis muttafaqun alaih menurut riwayat Imam Muslim. Maksudnya lafaz ini adalah lafaz Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak khabar kepada kita bahawasanya umat dia maksudnya orang beriman. Dia umat ada dua. Umat dia orang kafir pun masuk, orang beriman pun masuk, tu dipanggil ummatud dakwah. Yang dimaksud umat dia di sini adalah ummatul ijabah, orang beriman, kerana orang beriman saja yang mengambil wuduk dan sembahyang. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat. Kita semua akan lalu belaka, benda ni akan datang. Sebab kita mati dan akan dibangkit kembali hari kiamat. Dia qiyamah makna berdiri. Hari yang makna manusia berdiri daripada kubur dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata dalam Quran, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari bangkit manusia daripada kubur, berdiri di hadapan Allah Taala, Tuhan sekalian alam. Baik. Jadi ketika mana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkit pada hari kiamat, keadaan tubuh badan dia, wajah dan tangan dia bercahaya. Ni wajah umat Rasulullah bercahaya. Tangan bercahaya. Kaki bercahaya.
Kerana benda? Kerana daripada kesan wudu. Allah Rabbi. Kalau kita tengok di sini, amat beruntungnya. Satu anugerah yang cukup besar ketika Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita, bagi hidayah kepada kita, kita jaga semayang. Kerana orang jaga semayang pasti ambil wudu. Allah Rabbi, alangkah ruginya orang Islam kita hak yang tidak jaga sembahyang, yang tidak membasuh muka dia untuk beribadat kepada Allah. Basuh tu basuh semua. Bangun tidur basuh, lepas tu pergi basuh muka, tapi tidak basuh muka untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah ruginya, kerana tidak ada cahaya di hari akhirat. Orang yang basuh muka kerana berwudu ada cahaya di hari akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat aku akan datang pada hari kiamat dengan muka dia bercahaya, tangan-tangan dia bercahaya dari kerana kesan wudu. Dan cahaya yang ada pada muka dan tangan itulah Rasul menjadi alamat kepada umat Rasulullah. Rasul dapat mengenali umat dia di akhir zaman, di hari kiamat. Walaupun ketika itu berhimpun seluruh manusia, start daripada manusia yang awal-awal diciptakan hingga manusia yang akhir diciptakan, ramai terajak, tapi Rasul dapat mengenali umat dia. Orang Melayu ke, orang Arab ke, orang mana-mana pun Rasul dapat mengenali dengan cahaya yang ada pada muka dari kerana kesan wudu. Sebab itulah kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan cahayanya, maka hendaklah dia mengerjakan. Sebab itulah kata ulama, hak yang wajib kita basuh sampai ke siku, tapi hak yang disunatkan kita lebih daripada siku. Lebih sampai mana? Ada siapa kata tengah body, ada siapa kata ni sampai ke bahu. Begitu kaki, ada tengah kata sampai ke tengah betih, ada siapa kata sampai ke lutut. Basuh. Baik. Jadi hak tu hak yang disunatkan. Jadi jangan hanya kita basuh hak anggota wajib, bukan kita sunat, kita ambil hak yang lebih daripada hak yang wajib, kerana hak yang lebih daripada hak yang wajib akan Allah Ta'ala cahayakan di hari akhirat yang menjadi alamat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita rasa situ dulu pertemuan kita pada malam ni, insya-Allah. Kitab ni mungkinlah kita akan jumpa pula lepas daripada raya ni. Bulan Ramadan tak ada kuliah maghrib, orang duk sibuk nak sembahyang tarawih. Jadi insya-Allah kita akan jumpa balik lepas daripada raya. Kita tangguhlah dulu untuk bulan Ramadan. Kita mengharapkan, kita berdoa kepada Allah agar pengajian kita pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat agar kita dapat terus membaiki cara ibadat kita, supaya ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.